Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 6 Mei bersama saya Vanessa Mering. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kerajaan Sarawak bertegas memutuskan pemberian khas daripada Kerajaan Persekutuan berkaitan pemberian geran khas tahunan kepada Sarawak di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan kepada negeri ini haruslah berdasarkan satu formula. Daripada air. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata jumlah geran tidak seharusnya ditetapkan, sebaliknya ia haruslah diberikan mengikut hasil pendapatan tahunan Kerajaan Persekutuan. If the country is doing well, then it must be shared. Okay. Number one. If the country is not doing well, then we share. Not doing the problem. We share the problem. No, it must be based on certain principle. You see, boleh mungkin macam you mungkin manuk. Tambah beliau lagi, pemberian khas daripada Kerajaan Persekutuan di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan kepada negeri ini haruslah berdasarkan satu formula. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Dun Gedong semalam. Turut hadir Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri dan bekas Adun Gedong yang juga pengerusi pengelola majlis Datuk Muhammad Naruddin Majais. Dalam majlis yang sama, Premier Sarawak turut menyentuh isu tentang nasib lebih 300 keluarga terlibat dalam pembelian perumahan Borneo Samariang Garden yang ditinggal pemaju 4 tahun lalu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata beliau sendiri telah memberi amaran kepada syarikat terlibat yang merupakan syarikat tersenarai untuk menyelesaikan masalah perundangan bagi membolehkan kerajaan negeri untuk mengambil alih. Dan saya telah memberikan warning kepada mereka. Kalau dapat masalah legal dia selesai, maka kita akan mengambil alih projek tersebut. Nasib lebih 300 keluarga B40 yang membeli rumah di perumahan tersebut kini berserah kepada campur tangan Premier Sarawak untuk penyelesaian meskipun telah mencuba pelbagai cara dengan syarikat pemaju dan pihak bank. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian kepada media selepas Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Dun Gedong di Kuching semalam. Sebelum ini RTM pernah ke tapak perumahan yang terbengkalai tersebut dan rata-rata pembeli sedih dengan keadaan rumah yang terbiar semakin rosak selain kegiatan mencuri barangan berharga seperti pendawaian elektrik, pintu dan tingkap meskipun potongan gaji telah berjalan. Syarikat pemaju tersebut sebelum ini pernah berdepan dengan pelbagai masalah sejak fasa pertama yang kini turut menghantui pembeli projek Spektra dalam perumahan yang sama dibina khusus untuk pembeli rumah pertama dari golongan B40 termasuk penjawat awam negeri dan persekutuan. Selain terbengkalai, reka bentuk rumah Spektra ini juga didakwa telah berubah dari reka bentuk asal yang dipersetujui berdasarkan pelan lukisan yang telah diluluskan. Petronas Dagangan Berhad PDB dan Petroleum Sarawak Berhad Petros hari ini mengumumkan penyempurnaan perjanjian pemindahan perniagaan dan langganan saham BTSSA untuk Petros Niaga Sdn Berhad P Niaga. Menerusi satu kenyataan bersama Petros dan Petroleum Nasional Berhad, Petronas berkata perjanjian tersebut menandakan operasi perkongsian untuk perniagaan gas petroleum cecair LPG di Sarawak. Dalam kenyataan tersebut, bermula hari ini semua silinder Petronas dan Petros dipasarkan oleh Petros Niaga dan semua pengedar liquefied petroleum gas LPG Petronas sedia ada kini adalah pengedar LPG Petros. Menurut kenyataan itu juga, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petros, Janin Giri berkata ia adalah komitmen bersama pihaknya untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan LPG di Sarawak dengan menjadikan bahan api harian yang penting untuk rakyat Sarawak tersedia dengan lebih saksama, terutamanya bagi mereka di kawasan luar bandar. Tambahnya, pengoperasian tersebut merupakan perkongsian strategik memenuhi aspirasi Kerajaan Sarawak untuk perniagaan LPG kendalian Petros di seluruh negeri. Sementara itu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif PDB Azrul Osman Rani berkata PDB komited untuk terus berkhidmat kepada masyarakat di Sarawak. Justru perkongsian itu adalah langkah strategik untuk menggabungkan kekuatan, pengalaman dan kecekapan kedua-dua syarikat minyak dan gas untuk menyampaikan perkhidmatan dan nilai yang unggul untuk pelanggannya di samping meningkatkan pasaran LPG di negeri ini.
Bersua kembali, songkok antara pelengkap bagi pakaian lelaki pada Hari Raya Aidilfitri. Bagaimana legasi 22 tahun sebuah perusahaan pembuatan songkok buatan tangan di Limbang terus menceriakan suasana Hari Raya Aidilfitri. Ikuti laporan khas yang disediakan Dalini Jupar Ali. Diusahakan sejak tahun 2000 dan menjadi perusahaan keluarga, perjalanan Songkok Awang bermula daripada sebuah pondok kecil terletak di Kampung Bunga Raya Limbang. Kini terbinanya sebuah kilang mini hasil daripada peruntukan di bawah Parlimen Limbang yang siap sepenuhnya tahun lepas. Hasil tangan anak tempatan, Awang Abdul Rahman Abdul Jalil, 47 tahun, sentiasa menjadi pilihan penggemar songkok. Songkok Awang mendapat tempahan dari Kuching, Bintulu, Miri, Limbang, Lawas termasuk Sabah dan Brunei Darussalam. Setiap kali Aidilfitri, tempahan yang diterimanya amat luar biasa sehinggalah pandemik COVID-19 yang melanda dunia menjejaskan segalanya. Masa PKP, kita memang ia punya peratusan jualan kita merosotlah hampir 50% kita punya pelanggan sebab semua kita punya masa tu kan pandemik kan. Bapa kepada 7 cahaya mata ini percaya rezeki tetap ada. Peralihan negara ke fasa endemik dengan kelonggaran telah diberikan seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini, Songkok Awang kini bernafas semula. Beliau turut dibantu isteri dan anak-anaknya. Beliau amat berbangga anak sulung beliau, Nur Sabrina, 21 tahun, cenderung dalam bidang ini. Alhamdulillah, apabila anak kami habis daripada pusat tahfiz, mereka berhabis, walaupun kita libatkan mereka dalam pembuatan ni supaya apabila generasi ni songkok ni akan pupus. Hampir 3 tahun lah terlibat dalam menjahit songkok, perbuatan songkok ni. Mula-mula memang agak sukar lah untuk jahit songkok ni, tapi lama-lama dah boleh menyiapkan songkok yang banyak dalam masa 1 hari lah. Platform digital dimanfaatkan sebaiknya. Kita melalui platform Shopee, kita ada hantar melalui FB, apps, kita pun ada website. Kita punya pelanggan mau klik website, TikTok, dan sekarang ni lah kita gunakan media-media masa yang terkini. Di sinilah yang bagus tempat membuat songkok. Kualiti songkoknya boleh tahan lah. Kalau tidak ada songkok, tidak lengkap dari raya tu. Harapannya supaya dapat mengeluarkan songkok lagi jauh lah, lagi luar negara seperti Brunei berterusan dan negara-negara lain lah, bukan sahaja di Sarawak. Impian Awang hanya satu, ingin mencuriakan suasana Aidilfitri dengan songkok hasil tangannya. Songkok menjadi pelengkap kepada sambutan Hari Raya Aidilfitri selain baju Melayu dan juga samping. Dan paling penting sekali, songkok berupaya menampakkan kekacakan si jejaka pada Hari Raya. 22 tahun legasi Songkok Awang terus berkembang serta mengekalkan tradisi Melayu. Syukurnya Syahwal. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Dalini Jupar Ali, Berita RTM. Inisiatif Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA dalam menyantuni anak-anak ahlinya melalui program insentif pendidikan adalah sebagai usaha untuk memberikan mereka motivasi supaya melakukan yang terbaik dalam ujian peperiksaan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting menyambut baik usaha persatuan itu memberikan sokongan moral kepada anak-anak agar mereka dapat bersemangat dalam terus maju ke hadapan. Datuk Sebastian Ting turut berkata insentif ini merupakan tahun ke-6 NSJA melaksanakan program tersebut dan berharap melalui insentif itu dapat memberi semangat dan motivasi kepada anak-anak untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam ujian peperiksaan mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa kunjungan
NSJA yang diketuai oleh Presidennya Andy Jong Wan Jun ke pejabat SUPP Cawangan Piasau di Miri semalam. Katanya insentif pendidikan ini akan diadakan pada bulan Jun atau Julai kerana keputusan Sijil Peperiksaan Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM belum lagi dikeluarkan. Pada kunjungan tersebut, beliau telah memperuntukkan sebanyak RM5,000 bagi persatuan tersebut mengadakan program insentif pendidikan itu kepada anak-anak ahli mereka. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Bintulu telah menahan sebuah bot nelayan tempatan yang mencurigakan sekitar pukul 3 petang semalam. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar bin Saad berkata, bot nelayan tersebut ditahan pada jarak lebih kurang 2.5 batu nautika dari Tanjung Kidorong Bintulu. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar bin Saad berkata, bot nelayan tersebut ditahan pada jarak lebih kurang 2.5 batu nautika dari Tanjung Kidorong Bintulu. Hasil pemeriksaan dan penggeledahan, bot nelayan tersebut didapati mengambil pekerja warga asing tanpa permit sah yang dikeluarkan Jabatan Perikanan Malaysia. Tambah beliau lagi, pemeriksaan juga mendapati 3 kru mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah tetapi gagal mengemukakan permit kebenaran bekerja di atas bot tersebut. Kesemua kru termasuk tekong berusia lingkungan 23 hingga 47 tahun, warga Indonesia serta bot ditahan dan diiring ke Pusat Tahanan Vessel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana mengambil pekerja asing tanpa permit dan telah melanggar syarat di dalam buku lesen yang telah ditetapkan. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 6 Mei berakhir di sini. Saya Vanessa Mering, salam hormat dan jumpa lagi.